Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. So hari ni kita nak belajar macam mana cara nak mendaftar ujian Permata Pintar UKM. Mula-mula sekali pergi dekat web browser yang anda ada, boleh guna Google Chrome, Mozilla Firefox ataupun Internet Explorer, tak kisah Macam saya biasa guna Google Chrome, so saya klik Google Chrome. Lepas tu pergi dekat address ataupun tempat isi URL ni, boleh type ukm1.permatapintar.edu.my. Okay, saya ulang lagi sekali. Addressnya ialah ukm1.permatapintar.edu.my. Kemudian klik enter. Akan keluar paparan macam ni, ujian UKM 1 2021. Jika terdapat sebarang masalah, pihak tuan ataupun puan boleh terus email ke permatapintar@ukm.edu.my. Okey? Okey, untuk murid yang pernah mendaftar sebelum ni, nak ulang balik, maksudnya tahun lepas dia dah buat ujian, tahun ni dia nak buat ujian lagi, ataupun murid yang dah buat ujian tahun ni tapi dia berhenti separuh jalan nak sambung ujian, boleh klik kat sini. Untuk murid yang baru ataupun pertama kali nak mendaftar, murid-murid, ibu bapa atau guru-guru yang tolong daftarkan murid tu boleh baca dulu maklumat berikut sebelum murid memulakan ujian ataupun mendaftarkan untuk ujian. Ujian UKM 1 ni merupakan ujian saringan pertama untuk pencalonan murid-murid Malaysia berusia 8 hingga 15 tahun yang dijalankan sejak tahun 2009 untuk menyertai program-program berikut. So ini ialah kriteria umur anak-anak yang lulus ujian UKM ni akan menghadiri program-program seperti berikut. Boleh baca sendiri kat sini ya. Okey, ujian ini boleh diambil mulai 1 Februari hingga 31 Mei setiap tahun. Tarikhnya sama setiap tahun 1 Februari hingga 31 Mei. Ujian ini adalah sebahagian usaha pencarian murid pintar intelek semula jadi yang dikendalikan oleh Pusat Genius Alliance Pintar Negara UKM dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan Kolej Genius Insan Kendalian Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Okey, so ujian ni percuma, tak perlu bayar apa-apa, boleh ambil daripada sekolah, boleh duduk kat dalam komputer lab, boleh je buka komputer dekat rumah ataupun mana-mana tempat yang mempunyai kemudahan internet, okey, untuk layari laman ni. Okey, and then murid hanya perlu tahu perkara-perkara asas penggunaan komputer seperti menggunakan tertikus, mouse, pad sentuh, touchpad dan papan kekunci keyboard. Sekiranya murid berhenti menjawab atau talian terputus, maka murid boleh menyambung semula menjawab ujian di waktu yang lain sehingga tamat. Yang tadi saya tunjuk ke atas tadi kan, yang ini. Okey, kalau tiba-tiba tak ada internet, tengah-tengah jawab tiba-tiba terputus talian internet, okey, boleh sambung balik ujian tu, klik je dekat sini. Okey, faham? Okay, and then murid yang telah menamatkan ujian dengan mendapat skor minimal layak, okay, menerima sijil penyertaan ujian pencarian bakat UKM 1 peringkat kebangsaan tahun 2021. Okay, kalau dapat skor minimal je pun, minimal skor yang sangat rendah lah saya cakap, masih lagi akan menerima sijil peringkat kebangsaan ni. Okay, sijil ni sangat-sangat berharga lah. Okay, dan murid yang mendapat sijil penyertaan UKM 1 perlu melepasi skor kelayakan untuk ujian saringan kedua UKM 2. Okay, semuanya baca semua sekali. Ini penting. Ujian hanya boleh diduduki setahun sekali sahaja. Maksudnya, kalau dah duduk ujian tu, dah habis dah buat ujian, lepas tu rasa-rasa macam bila cek balik jawapan banyak yang salah, nak duduk ujian lagi sekali lah, tak boleh. Okay, sekali sahaja. Tapi
boleh ambil lagi tahun tahun berikutnya. Contohnya tahun ni murid-murid dah duduk ujian tak layak, tak apa, boleh lagi duduk untuk tahun depan, tapi tunggulah 1 tahun lagi baru duduk ujian. Okey, kalau anda duduk dah tahun ni tapi tiba-tiba daftar pula lagi sekali untuk tahun yang sama, okey, ataupun buat akaun palsu supaya tak nampak macam tak sama, okey, maka murid tu walaupun baru 8 tahun ke 9 tahun yang boleh lagi sepatutnya duduk ujian tahun lepas akan disenarai hitamkan dan tak boleh dah nak ambil ujian untuk tahun-tahun berikutnya. So be careful lah, setahun sekali je duduk ujian. Kalau tadi macam saya cakap tadi, kalau terputus boleh sambung ujian kat sini. Tapi once you dah habislah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, maklumat ini diperlukan. Okey, sebelum pergi kat mana-mana pelayar komputer, sebelum nak daftar, sebelum nak duduk ujian, okey, pastikan ada cari dulu maklumat pelajar tu, maklumat diri sendiri, maklumat sekolah, ini tak apalah. Yang penting kena ada maklumat sendiri dengan maklumat sekolah sebelum isi. Okey. So, ini saya nak tunjuklah macam mana cara nak isi. Okey, contohnya my card dekat sini saya tolong isikan untuk murid saya. Bila kita isi nombor my card, jangan letak dash, okey? Lepas tu boleh pilih bahasa ujian. Nanti nak duduk ujian bahasa Malaysia ke bahasa Inggeris, dulu boleh. Tapi bila kita dah buat pilihan kat sini, tak boleh tukar dah, ha? Okey, lepas tu seterusnya. Dah masukkan my card. Pergi dekat seterusnya, masukkan nama penuh, jantina, tarikh lahir, darjah dan tingkatan, bangsa, kebolehan berbahasa, alamat rumah, postcode, negeri, negara, email, nombor telefon, kecenderungan program, student ID. Okay, saya masuk dulu. Jantina, lelaki atau perempuan, tarikh lahir, darjah atau tingkatan pada tahun ini, bangsa, agama. Okey, kebolehan berbahasa ni ada dua, satu pertuturan, satu lagi penulisan. Untuk yang boleh bercakap, berkomunikasi dalam bahasa Melayu, boleh klik. Kalau pandai bercakap bahasa Inggeris, boleh klik dekat bahasa Inggeris. Pandai bercakap bahasa Mandarin, Tamil, bahasa Arab, boleh klik kat sini, ya. Untuk yang boleh menulis, tak boleh bercakap pun tak apa, tapi boleh menulis, boleh klik dekat bawah ni. Okey, lepas tu isikan alamat rumah. Pilih negeri. Okey, email. Email tu penting ya, sebab keputusan kelayakan ke ujian UKM 2 dan PPCS akan dihantar ke email ini. Okey, so kalau boleh tak payahlah nak isi email murid-murid, sebab murid-murid tak biasa buka email. Boleh isi email ibu bapa kalau ibu bapa selalu buka email, ataupun boleh isi email sekolah sebab sekolah memang selalu buka email. So untuk SK Pasir Putih, saya cadang guna email ni, email sekolah. Email sekolah kebangsaan Pasir Putih ialah sekolah-6523 elias.moi-dl.edu.my. Okey, untuk nombor telefon ni penting juga, sebab nombor telefon ni ialah nombor telefon yang akan dihubungi mengenai status Genius Elias Bintang Negara. Saya minta masukkan nombor telefon penjaga utama kat sini. So sini saya akan masukkan nombor telefon ayah dia lah. Okey, untuk kecenderungan program, boleh pilih cenderung yang mana. Macam tadi kita dah tengok kan, dekat UKM 1 permata pintar
.edu.my tu tadi kan dia dah bagi tahu kan, murid yang berusia 9 hingga 15 tahun ni ada program macam ni. Untuk 11 hingga 12 tahun ni ada kemasukan ke College Genius LIU Sepintar Negara. Kalau murid yang beragama Islam boleh pilih pula sekali lagi nak masuk untuk program College Genius ni ke nak masuk ke Genius Insan di USIM. Okay, so dekat sini ni bolehlah pilih kecenderungan. So nak masuk Permata Pintar dekat UKM, Permata Insan dekat USIM, ataupun sekolah-sekolah antarabangsa, sekolah buat semua penuh, semua ni lah. Okay, murid saya tadi yang saya isi 9 tahun, jadi saya pilih Permata Pintar. Okay, and then isi maklumat bapa atau penjaga, maklumat ibu dan maklumat keluarga. Okay, untuk nombor telefon ni, kalau ada nombor telefon rumah, boleh isi nombor telefon rumah. Kalau tak ada, isi je nombor telefon bimbit ayah pun tak apa, tak kisah, penjaga pertama. Okay, bila dah isi semua, semak balik nombor MyKad bapa atau penjaga, nama bapa atau penjaga, pekerjaan bapa atau penjaga, nombor MyKad ibu, nama ibu, pekerjaan ibu dan nombor telefon. Okay, pastikan semua data betul, baru klik daftar pelajar baru. Kepada pelajar yang bertugas sekolah, sila kemaskini maklumat sekolah anda bagi memudahkan pihak Genius LIU Sepintar untuk menghubungi anda jika anda layak ke ujian seterusnya. So, bila dah isi ni, ini pendaftaran kali pertama kan. Contohnya tahun ni kita sekolah SK Pasir Putih. Tahun depan tiba-tiba nak tukar sekolah lain tapi nak ambil lagi ujian yang sama. So, kemaskini data sekolah dekat sini, okey? Okey, cek balik ujian UKM 1 2021, betul tak nombor IC, betul tak nama students, maklumat pelajar. Kalau ada gambar, boleh klik kemaskini, masukkan gambar dekat sini. Nombor MyKad, nama penuh, jantina, tarikh lahir, darjah atau tingkatan, bangsa, kebolehan berbahasa, alamat rumah, poskod negeri, negara, email, nombor telefon, kecenderungan program. Nombor pelajar ni automatik dia bagi. Okey, lepas tu isikan maklumat sekolah. Dekat sini tak ada apa-apa lagi kan, boleh tekan kemaskini. Okey, nama sekolah boleh pilih dekat sini. Negeri Terengganu. Seterusnya. Okey, macam mana nak cari sekolah kita? Kita kena guna kod sekolah. Contohnya sekolah Kebangsaan Pasir Putih, kod kita TBA 4006. Okey, tanpa ruang kosong ataupun space. TBA 4006, bukan TBA space 4006 Okey, menggunakan kata kunci nama sekolah, masukkan SK Pasir Putih. Lepas tu tekan cari. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, kod sekolah TBA 4006, nama sekolah SK Pasir Putih, Bandar Marang, Negeri Terengganu. Pilih. Cek balik nombor MyKad atau nombor MyKid anak, betul ke salah, nama penuh, betul ke salah, nama sekolah. Untuk sekolah Kebangsaan Pasir Putih, SK Pasir Putih, kod sekolah TBA 4006, alamat sekolah Kampung Pasir Putih, poskod 21610, Bandar Marang, Negeri Terengganu, jenis sekolah SK. Ni automatik keluar lepas kita cari kod dengan nama sekolah tadi. Tekan kemaskini. Okey, berjaya mengemaskini maklumat sekolah anda. Kembali. Okey. Okey, lagi sekali. Cek lagi sekali. Ujian UKM 1 2021. Cek betul tak ID, nama penuh, maklumat pelajar, gambar kalau ada, MyKad, nombor MyKad, nombor MyKid, nama penuh, jantina, tarikh lahir, darjah atau tingkatan, bangsa, kebolehan berbahasa, alamat rumah, poskod negeri, negara, email, telefon, kecenderungan program, PPCS, alumni ID ni memang tak ada sebab kita kali pertama mendaftar. Nombor pelajar. Lepas tu maklumat sekolah, tadi kita dah kemaskini, jadi dah ada kat sini. Cek balik betul ke tidak MyKad bapa atau penjaga, nama bapa, pekerjaan bapa, MyKad ibu, nama ibu, pekerjaan ibu, nombor telefon, betul ke salah. Kemudian nak buat apa? Klik seterusnya. Okey.
Saya mengaku bahawa saya tidak akan menerima sebarang bantuan daripada sesiapa semasa mengambil ujian ini. Okey, tadi saya beritahu kan, murid-murid, ibu bapa ataupun guru boleh mendaftarkan untuk anak-anak. Tapi masa nak duduk ujian tu tak boleh. Anak-anak kena duduk ujian sendiri. Tak boleh ada bantuan daripada ibu bapa. Tak boleh ada bantuan daripada guru-guru. Jika saya didapati meniru menggunakan kamus bercetak atau elektronik, CD dan laman web atau mendapat bantuan dari orang lain, keputusan ujian saya dengan sendirinya akan terbatal. Okey, jadi pelajar perlu jujur pada diri sendiri. Sijil hanya akan dijana untuk pelajar yang dapat markah melebihi had minimum yang telah ditetapkan untuk mendapat sijil penyertaan ujian UKM 1. Jadi kalau tak dapat markah minimum ni, tak dapatlah sijil ya. Sijil ni peringkat kebangsaan. Okey. Untuk yang bahasa Inggeris tadi, dia bagilah yang bahasa Inggeris ni. Kemudian baca dulu semasa mengisi maklumat pelajar, sekolah dan ibu bapa atau penjaga. Jika didapati maklumat palsu walaupun pelajar melepasi skor kelayakan, maka pelajar tidak layak menduduki ujian UKM 2 atau USIM 1. Sekiranya orang lain yang menjawab soalan bagi pihak pelajar atau pelajar meniru, maka pelajar akan terperangkap semasa ujian saringan UKM yang kedua yang akan dilakukan dengan pengawasan. Jadi sila jujur dan bertanggungjawab pada diri sendiri semasa mengisi maklumat dan menjawab soalan. Jawab sendiri ya. Memang akan terperangkap kalau jawab yang pertama markah tinggi, tiba-tiba kena duduk untuk ujian kedua tak dapat. Okey. So kalau semuanya data rasa betul and then bersedia untuk menduduki peperiksaan, klik setuju. Okey, bila anda telah klik setuju, maka bolehlah mula menjawab soalan-soalan yang diberikan. Masa ni tak boleh dah nak minta tolong mak ayah, nak minta tolong kakak abang, dah tak boleh dah. Buat sendiri. Dan jika didapati meniru macam saya cakap tadilah, tak dapat dah nak duduk ujian UKM yang kedua, CJ pun tak dapat, dan kelayakan-kelayakan untuk tahun-tahun seterusnya pun akan disenarai hitamkan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.